Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma yaf'alun wa yastajibu alladzina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa qtada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati, lebih dikasihi Al-Fadil Nazir dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan sekalian para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, marilah sama-sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, taufik dan hidayah daripada Allah, maka pada malam yang mulia ini sekali lagi kita dapat menyambung pengajian kita di dalam Fiqhul Manhaji. InsyaAllah malam ini kita akan masuk dalam bab rukun salat, yakni rukun sembahyang, di muka surat 156. Makna rukun. Rukun ialah sebahagian asasi daripada sesuatu benda, seperti bilik yang merupakan satu bahagian asasi bilik. Oleh itu, bahagian asasi sembahyang ialah rukun-rukunnya, seperti rukuk, sujud dan seumpamanya. Sembahyang tidak akan berlaku dan tidak akan sah kecuali semua bahagian asasi sembahyang telah sempurna dan dilakukan secara tertib sebagaimana yang ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Jibril alaihi salam. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan melihat secara lebih dekat rukun yang pertama yang disyaratkan di dalam agama Islam apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap sama manusia, rakyat menghadap raja-raja, di sana ada protokol. Bukan sebarangan kita boleh masuk, boleh bertemu. Ada protokol dia. Kalau hari-hari kebesaran di raja, pakaian dia ada pakaian yang khusus. Kita nak
menghadap, ada tertib dia. Kita nak bercakap, ada cara dia, ada tertib dia. Itu manusia. Yang kalau kita kira tak boleh banding dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita puji, yang kita puja sesama manusia ni, kalau kita tanya berapa kali dia bagi makan kat kita, berapa kali dia jaga kesihatan kita, berapa kali dia bagi udara pada kita, bahkan sekali pun tak ada. Itu kita hormat, kita apa. Jadi sudah tentu kita kena faham, bila kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang cipta kita, Tuhan yang buat langit, yang buat bumi, Tuhan yang jaga kesihatan kita, Tuhan yang anugerahkan rezeki kepada kita, sudah tentulah kalau kita nak menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah Allah bagi kepada kita macam-macam. Allah tak pernah minta bayaran. Kita manusia ni kalau buat kerja sikit bayar. Walaupun kita sebut ini bos aku, dia bayar gaji pada kita. Bukan gaji free. Kita bagi pada dia lebih daripada gaji kadang-kadang. Contoh, kalau kita kerja satu tempat, kita kerja daripada jam 8 sampai jam 5, dia bagi gaji kepada kita RM2,000. Kita kerja tempat lain mungkin dapat RM3,000. Menunjukkan kepada kita bahawa manusia ini bila dia bayar pada kita, kita sebut bos. Tapi sebenarnya kita bagi pada dia, khidmat kita pada dia, benda yang kita bagi pada dia, kadang-kadang lebih besar daripada gaji yang boleh kata kita. Itu kita hormat. Bila nak bercakap bos lagi, bawa dengan dokumen dengan apa siap ini bos, ini. Padahal kita kerja. Allah tak pernah minta upah. Tak pernah. Dia bagi hari ini kepada kita jantung kita daripada subuh tadi kita bangun untuk solat. Jantung kita bertenang bergerak. Cuba tak bergerak. Ataupun bergerak berhenti, bergerak berhenti. Habis hospital kita pergi. Habis hospital. Kalau doktor kata jantung ni boleh diubat tapi harga ubat ni mahal sikit. Kita tanya berapa? Doktor kata 3,000 sebiji. Kita ambil duit, garanti kita bayar 3,000. 3,000. Bila kita makan ubat ini, berhenti. Alhamdulillah, tenang jantung kita. 3,000 kita bayar. Bertenang 2-3 hari, kemudian mari pula perangai dia. Bayar pula 3,000, tenang. Allah bagi kita tenang berpuluh-puluh tahun, tak pernah dia minta satu sen. Ini saya nak sebut. Sebab itu bila kita bicarakan isu salat, bila diletakkan kepada kita, ada berabot, tak payah bertikai. Dia Allah. Sebab itu, bila kita nak menunaikan salat, Allah meletakkan rukun. Supaya sembahyang kita ni sama saja. Kita solat di Malaysia sama, pergi ke Saudi sama, pergi ke Amerika, sembahyang sama. Kerana apa? Disusun kepada kita rukun dan syarat untuk solat. Rukun yang pertama, niat. Mengapa niat ini mustahab? Niat antara ibadah dan adat. Kita bangun waktu pagi, kita gosok gigi, kita mandi. Sebab apa tak ada niat? Sahaja aku gosok gigi kan? Tak. Cukup. Kita jangan gosok gigi dalam keadaan lalai, cukup. Kita gosok gigi kerana Allah, kita buat itu cukup kerana Allah gitu je. Kita setengah ulama mengatakan bila kita baca bismillah cukup. Kita nak turun daripada rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak beli sayur, beli ikan. Setiap langkah yang kita langkah dapat ganjaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ikan yang kita nak beli, kita nak bagi pada
pada anak kita makan, isteri kita makan, itu ibadah kepada Allah. Kita dapat ganjaran. Cukup dengan kita tak lalai bismillahirrahmanirrahim masuk dalam rumah, cukup. Tapi solat mesti berbeza. Turun dari rumah, masuk rumah, naik kereta, turun kereta, ini adalah adat. Benda biasa, benda harian yang berlaku dalam kehidupan kita. Adapun solat membezakan di antara adat dengan ibadah. Maka yang membezakan ibadah ini adalah niat. Dan untuk membezakan di antara satu solat dengan solat yang lain, dibezakan oleh niat. Kita niat nak maya maghrib, yakni bukan sembahyang isyak, bukan solat yang lain, tak, solat maghrib. Maka niat menjadi rukun di dalam sembahyang. Apabila niat dikira rukun dalam sembahyang, semua ulama mengatakan niat adalah rukun solat. Di mana tempat kita nak letakkan niat? Nak letak kat mana? Bila kita sebut rukun sembahyang, Imam Syafi'i mesti duduk dalam sembahyang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan niat boleh di luar daripada sembahyang, tapi dia rukun sembahyang. Pendapat dia tidak kuat. Imam Ahmad mengatakan cukup tengah-tengah kita berjalan, kita nak mari ke Masjid Ubudiyah. Siapa tengah jalan? Kita pun ingat, nak pergi sembahyang maghrib. Kita tak lalai. Kita naik atas masjid, Allahu Akbar. Sembahyang maghrib. Sebab itu kalau kita tengok di Arab Saudi apa semua sekali, dia mudah aja. Dia mudah betul egal. Kadang-kadang dia ambil egal tok, bangun Allahu Akbar. Sebab apa? Dia dah niat tadi. Kita jangan sebut bahawa dia ni salah. Tak, dia ada dalil dia, dia ada nas dia. Imam Syafi'i mengatakan mesti makan bil mesti bersama-sama dengan perbuatan sembahyang. Sebab dia adalah niat sembahyang, mesti masuk dalam kategori sembahyang. Kita daripada rumah tak sembahyang lagi, tak sembahyang lagi, tak solat lagi, naik tangga masjid tak solat, masuk dalam masjid tak solat lagi, tak boleh niat. Sebab kalau niat di luar daripada solat, tidak dikira sebagai rukun solat. Rukun solat mesti dalam solat. Yang ni bila dia qiyam tak boleh lagi. Bila niat ini, iaitulah bila kita sebut start daripada Allahu Akbar, kita sebut maka kita kena niat, kena niat, kena ingat apa solat yang kita nak tunai. Sebab kita manusia ni boleh lupa. Boleh lupa. Mari-mari angkat takbir Allahu Akbar. Sembahyang zuhur, saya pun pernah jadi solat zuhur, Allahu Akbar, duduk sekejap, Bismillahirrahmanirrahim, pergi baca kuat, sembahyang zuhur. Sebab apa? Manusia dia lupa. Maka Imam Syafi'i bimbang, takut-takut bila kita solat, waktu kita angkat takbir ataupun sebelum daripada angkat takbir, nak semayang zuhur pergi niat asar. Kita tidur banyak sangat tadi, bangun tengah pening-pening, mari solat nak zuhur tapi dah saya asar. Di Imam Syafi'i dia lebih banyak ambil kaedah al-ihtiyat. Dia panggil dalam kaedah fiqh al-ihtiyat. Ihtiyat maknanya kita berjaga-jaga supaya ibadah kita tak terbatal. Maka niat duduk bermula daripada Allahu Akbar sehingga kepada Ra. Allahu Akbar. Niat kena masuk dalam tu. Dalam ni nak tegaskan bahawa ini satu benda yang sangat mudah. Jangan pula kita duduk payah. Bila duduk payah ni timbul masalah kita orang Melayu ni.
Pergi semayang dekat Mekah duk macam ni. Allah, Allah. Orang Arab pun dung. Dia bagi siku sikit. Dia kata apa ni? Kamu ambil nas daripada mana? Kamu ambil semayang. Contoh ni siapa dia buat? Rasulullah tak pernah buat. Para sahabat tak pernah buat macam ni. Sebab kadang-kadang di antara ustaz kita, tutup lebay kita, yang mereka ini kadang-kadang mengajar. Bila dia mengajar, dia memayahkan ilmu. Payah ilmu. Baca Fatihah. Baca Fatihah dia jadi payah. Jadi payah. Alhamdulillah. Dia pun tegur. Itu ha kena sebut betul-betul. Alhamdulillah. Ha dia kata. Akhirnya jadi payah. Padahal awak dia ajar tu tak betul. Kita kena ingat yang betulnya ala lisanil Arab. Mesti mengikut lisan, lidah orang Arab. Kalau kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak betul. Sama sebagaimana kita bercakap Melayu. Cakap Melayu kan kita sebut macam mana hari ini sihat tak? Okey, itu yang betul. Belum lagi soalan macam mana hari ini sihat ke? Tak betul. Begitu juga bahasa Arab. Saya ni lama negara Arab. 10 tahun saya mahir dengan Arab. Kadang-kadang bila dengar sesetengah daripada orang baca ni melucukan. Dia jadi macam tadilah. Alhamdulillah. Dia jadi apa khabar hari ini? Dia jadi macam Piramli cakap dulu. Tak betul, itu tak betul. Kita nak baca Fatihah betul bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul. Tapi bila kita sebut Alhamdulillah, itu tak betul. Dia jadi macam apa khabar. Bila bercakap macam tu, dia jadi benda lain. Kita ni kadang-kadang setengah daripada tok-tok lembar kita mengajar Quran di kampung-kampung, mari Alhamdulillah. Dia betul kan? Bila sebut waladdall, dia kata tak betul, tak bulat lagi. Kena waladdall. Dia sebut. Akhir sekali jadi rusak. Itu kena faham. Baik. Dalam masalah niat begitu juga. Betul lah dalam kitab sebut, dalam niat ini, bila kita sebut aku nak sembahyang apa, dia kena ada ta'aruf, dia kena ada ta'yin. Betul. Itu untuk memudahkan kepada kita, bukan untuk memayahkan kepada kita. Tapi bila kita nak takbiratul ihram, setengah daripada kita, kita nak sebut lagi Allahu Akbar. Waktu kita sebut, hati kita nak niat imam lillahi ta'ala. Akhir sekali jadi rusak. Allahu Akbar. Jadi macam mana? Akak takut. Allah panjang ni. Nak ingat ni berapa rakaat apa sama sekali. Allahu Akbar. Apa jadi? Batal salat. Batal salat. Bila kita sebut berpanjang, habis. Kita sebut panjang, Allah, sebut panjang, batal salat. Sebab apa? Bila kita sebut panjang, dia akan jadi, maksud dia dalam bahasa Arab, adakah Allah itu maha besar? Syirik. Dia mesti sebut Allahu Akbar. Bila kita sebut panjang, rusak. Sedangkan perkataan Allahu Akbar adalah rukun yang dalam salat. Rukun kena baca dengan betul. Niat, saya sentiasa ulang di mana-mana, niat ni satu benda yang senang. Angkat takbir, Allahu Akbar, ingat nak sembahyang maghrib ke sembahyang isyak, cukup. Cukup, sah tu. Dan itu yang sebetul-betulnya, itu yang sebenarnya. Bila kita tarik panjang, nak ingat sembahyang maghrib 3 rakaat, lagi imam benda lagi, akhir rusak takbiratul ihram, rusak satu rukun dalam sembahyang, rusak satu rukun, batal salat.
Mari pula penyakit waswas pula. Tengok. Allah. Allah. Sudah. Batal solat. Kena ingat. Niat satu benda yang mudah. Iaitu kita menunaikan solat. Kita tidak gila. Kita tidak alta. Kita Allah bak solat maghrib. Tak payah sebut 3 rakaat. Sebab apa? Tak ada semayang maghrib 5 rakaat. Tak ada. Semayang maghrib semua 3. Cukup kita bezakan. Ini maghrib, ini isya, ini subuh, ini zuhur, ini asar. Cukup. Itu kena niat. Jadi niat ini, para hadirin hadirat sekalian, kena berwaspada. Kena berwaspada, kena ingat, kena faham betul-betul. Dan niat ini satu benda yang mudah. Bukan kata kena belajar, kena apa? Kita ni kadang-kadang dia jadi lebih daripada Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i sebut, kita talafuz dengan niat, kita lafaz. Lafaz ini dalam hati. Lafaz tapi dalam hati. Bila kita qiyam nak sembahyang, kita ingat dalam hati kita, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Kita niat. Lepas tu waktu takbir, Allahu akbar, cukup. Nida ada orang mengajar kadang-kadang bila Allah tu lagi dia nak ingat usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ada menyebabkan jadi panjang macam kereta api. Kadang-kadang ni macam-macam kita tengok orang Melayu takbiratul ihram. Kadang-kadang dia tarik nafas dia. Panjang piang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah laju waktu tu pula. Macam-macam penyakit ada. Macam-macam penyakit. Ada yang macam tarik, macam silap puluk ada. Allah ni. Allah. Macam nak bersilap puluk. Semua yang mengarut belakang tu. Dirasuk oleh syaitan, diusik oleh syaitan yang kita baca minal jinnati wan nas. Ada gangguan syaitan ini daripada jin, daripada manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Syaitan ini, ada syaitan jin, ada syaitan manusia, ada syaitan betul syaitan. Dia hasut kita supaya sembahyang kita rosak. Dia nak hasut kita supaya kita tak sembahyang, tak pernah sabar 3 kali dah pergi haji. Dia nak hasut kita supaya kita meninggalkan salat sabar. Sebab apa? Rumah kita tepi masjid. Dan kita daripada keturunan kita lagi baik-baik, mari masjid daripada kecil. Nak tahan dia tak boleh. Syaitan tak akan berputus asa. Dia akan hasut lagi supaya sembahyang kita datang ke masjid tak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ikhlas lagi situ, dia tak berjaya, dia tak berputus asa. Dia hasut kita di permulaan sembahyang. Dia hasut kita. Kita kata Allah Akbar, syaitan kata tak berapa betul tu. Itu tak betul. Tak ada ta'aruk, tak ada ta'yin, tak ada apa ni. Kita pun betul balik tangan kita batal. Takbir yang kedua, Allah. Mula nak salah tu. Syaitan kata, itu salah lagi. Tapi nak betul dah tu, nak betul. Dia balik, nak betul dah tu. Kita pun betul balik. Dia tak berapa sedap lagi ni. Tak apa yakin lagi. Akak pula takbir. Allah Akbar. Panjang. Syaitan betul. Itu betul. Teruskan semaya. Itu yang jadi payah. Allahu Akbar. Lepas tu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Express pula ni. Yang ni express boleh laju je. Takbir tak boleh. Akhir sekali syaitan bertepuk tangan. Kita sembahyang letih saja. Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan solat kita. Na'udzubillahi min zalik. Ini kena betulkan semua. Imam Syafi'i ajar talafuz. Talafuz para hadirin dia. Jangan kita mazhab Syafi'i. Kita ni lebih daripada Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i kata talafuz, kita berlafaz. Nak sebut dengan mulut pun boleh. Usalli fardal maghribi salasa rakaat. Boleh sebut, tapi jangan bagi sahabat kita di tepi dengar. Kadang itu. Ini duduk belakang tu imam dengar. Tu imam dengar. Usalli fardal zuhri. Duduk belakang. Dengar lagi depan. Haram. Dia ganggu orang lain. Dia kadang-kadang yang jenis usalli kuat-kuat gerak nak. Dia belajar dekat mana tak tahu. Mengganggu orang lain. Orang nak sembahyang, baca pula kuat pula, Allahu akbar kabira walhamdulillah, lepas tu baca pula macam keling mabuk, geram juga saya, kelangkap. Jadi kita nak solat ni terganggu, kena ingat itu kena baiki, niat satu benda yang mudah, angkat takbir, biarlah sebutan kita Allahu akbar. Waktu kita sebut Allahu Akbar, kita solat zuhur. Sah. Cukup. Kemudian jangan baca kuat, kita makmum. Kita makmum. Tadi sembahyang maghrib, tadi saya dengar. Ini pakat beki, saya tak tahulah siapa di belakang. Saya dengar. Dengar. Bila imam kata waladhdallin amin kata Syafi'i imam sunnah berhenti sekejap, jangan baca surah lagi bagi membolehkan makmum baca Fatihah. Ikut mazhab Syafi'i. Sunat je, bukan wajib. Nak terus baca surah boleh, sah semaya, ada masalah. Sunat dia berhenti sekejap. Bila berhenti tu macam-macam belakang. Bismillahirrahmanirrahim bunyi. Ada yang start dengan auzubillah, ada auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baca Fatihah ayat tu, Fatihah ayat. Kena ingat memang disunatkan dalam mazhab kita baca Fatihah, makmum wajib, bukan sunat, wajib baca perlahan. Jangan bagi orang lain dengar. Kalau orang lain dengar, haram hukum dia. Sebab apa? Mengganggu khusyuk orang lain. Jangan. Ini kena baiki lah, kena baiki. Bila kita belajar ni terus kita baiki. Jangan duk baca kuat. Ni apa benda ni? Alhamdulillah, alhamdulillah bunyi. Ni alhamdulillah. Macam-macam kita serabut kadang-kadang. Baca dengan baca biar kita saja yang dengar. Jangan bagi orang sebelah dengar. Itu dia punya had. Dia punya kaedah dalam fiqh. Yang kita buat sebelum daripada ini, kita bertaubat kepada Allah, dan yang ni kena baiki. Kena baiki. Biar kita disiplin. Yang kuat imam sahaja. Begitu juga takbir dalam sembahyang. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Perlahan. Ini dia. Imam sami Allahu liman hamidah, dia rabbana walakal hamd lakal. Kalau nak kuat boleh seorang, iaitulah bila dia panggil tasmih, boleh. Macam di Mekah Al-Mukarramah, macam di mana-mana lah masjid negara. Imam kata Allahu Akbar, Bilal pun Allahu Akbar. Itu tak apa. Itu diizinkan. Dan bukan saja diizinkan, disunatkan. Oleh yang kita sebut angkat takbir Allah. Jangan bagi orang dengar. Ini dah Allahu Akbar sini, Allah hujung sana, Allah hujung tu. Lepas tu sami Allah Rabbana lah, macam-macam tu lah, kelam kabut habis. Kita tak ikut protokol, tak ikut kaedah sembahyang. Saya nak sebut, tidaklah membabitkan batal sembahyang. Tapi bila kita solat, kadang-kadang kita dapat haram, tak ada pasal-pasal. Haram, hukum dia haram. Kata Allah, sami Allah. Imam dah sebut dah. Kamu tak payahlah, kamu sebut Allah. Kita aja, biar kita dengar. Rokok, sujud, antara dua sujud, biar kita. Jangan pula duduk belakang, dengar di depan. Dengar di depan. Ini kena buang, kena betulkan solat kita. Kita belajar benda ni kadang-kadang simple je. Tapi kita ni bila kita solat, banyak benda-benda yang silap yang kita buat di dalam sembahyang. Okey. Niat yang disertai di awal perbuatannya. Tempatnya adalah di hati. Tengok, niat di hati. Niat di hati, bukan di mulut.
Cuma Imam Syafi'i kata talafuz sebelum daripada sembahyang diharuskan. Boleh. Kita nak takkidkan, nak kuatkan lagi. Sebelum daripada sembahyang, kita sebut dengan perlahan. Jangan keluar menyebabkan orang sebelah kita dengar. Sebutannya, kita sebut usalli fardhu zuhri begini. Tapi jangan usalli fardhu zuhri. Itu dia. Apa tu? Allahu Akbar. Ini kita sembahyang zuhur. Cukup. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Semua kita baca perlahan, jangan bagi orang dengar, jangan ganggu orang lain. Bila kita ganggu orang lain, kita tak ada pasal-pasal dalam sembahyang kita boleh haram dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Niat sembahyang mesti disertakan ketika takbiratul ihram. Ini bermaksud melafazkan takbiratul ihram dan tertumpu kepada qasad untuk melakukan sembahyang, di samping ingin akan jenis fardu sembahyang yang hendak didirikan dan tidak disyariatkan menyebut dengan lidah. Tengok. Baik, dalam kitab ni itu garis sikit bawah. Dia sebut tidak disyariatkan kita sebut lafaz usalli tadi dengan lidah. Maknanya usalli untuk kita faham. Yang niat ni apa benda? Sedar sayang zuhur Allah Ta'ala. Nak sebut, dia kata tidak ada syariat. Mazhab Syafi'i ni. Dalam mazhab Syafi'i ni ada dua. Ada yang mengatakan harus, bukan sunat. Harus kita talafuzkan lafaz. Waktu kita berdiri, kita ingat usalli fardhu zuhri. Tapi dengan suara yang perlahan. Arba' raka'atin adaan lillahi ta'ala. Lepas tu, kita pun angkat takbir. Allahu Akbar. Takbir pun perlahan. Jangan duduk kuat. Ini duduk belakang. Bising sekali. Allahu Akbar. Ini bunyi Allah. Yang ni macam-macam. Jadi ini kena betul. Para hadirin hadirat sekalian, kita pakat betul belaka supaya sembahyang kita ni betul. Jangan kuat. Imam je kuat. Orang lain jangan kuat. Ini mengganggu. Jangan mengganggu orang lain. Biar senyap macam muslimat tu. Orang lelaki pun biar macam tu. Senyap. Biar. Angkat takbir. Allahu Akbar kita. Jangan duduk yang ni Allah. Yang ni Allah. Macam-macam belakang. Biar kita je dengar. Takbiratul ihram baik, apa baik. Biar kita dengar apa yang kita sebut. Kita saja. Jangan bagi orang sebelah dengar. Tambah-tambah pula, jangan sampai kita duduk belakang, depan ni dengar lagi. Tak angkat takbir. Allahu Akbar. Orang duduk belakang, depan dengar. Haram. Kena ingat, haram. Semayang sah, tapi perbuatan kita haram. Itu kena ingat. Perlu, perlahankan. Barulah kita berdisiplin. Dalam istana pun. Tak baca. Ini imam bertitah. Imam je. Allahu Akbar. Yang belakang. Senyap. Senyap. Dalam istana pun. Maknanya orang lain. Waktu sultan bertitah. Senyap. Belakang orang lain. Tengok. Saya pergi. Dekat yang mazhab ni sesak. Syiah. Syiah ni sesak. Banyak benda sesak dia. Tapi dalam bab ni semayang dia ni memang banyak cara. Kalau Alawi berat Alawi. Tu imam dia tuk bila dia tak semayang, dia duduk ujung sana. Dia duduk atas kursi macam ni. Kadang-kadang dia duduk depan macam ni. Tu imam ni ada, dia duduk. Dia yang Allahu Akbar, dia perhati. Semua orang tunduk belakang. Sami Allahu liman hamidah, bangun. Allahu Akbar, tunduk. Dia tak semayang. Hanya punya senyap. Sana senyap. Makmum senyap belakang. Dia tunduk, dia sujud, dia rokok. Dia sebut Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah Allah. Dia sebut. Tapi disebut dalam bentuk yang perlahan. Didengari oleh diri dia saja. Kita ni kelang kabut habis satu masjid. Itu kena baiki. Kena baiki. Cara itu adalah cara yang tidak betul. Sekali lagi saya sebut, bukan sampai tahap batal sembahyang. Sembahyang tetap sah kalau kita buat macam tu. Tapi kita melanggar, kita langgar peraturan solat.
Baik. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Tanda situ. Satu riwayat yang lain, innamal a'malu binniyah. Dia tak ada alif. Binniyah. Tapi yang paling kuat, innamal a'malu binniyat. Itu paling kuat. Sebab apa? Sebab perkataan a'mal. A'mal dia jamak. Maka niat pun jamak. Tapi dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Daud, innamal a'malu binniyah. Bukan niat dah. Dua-dua tu betul belaka. Niat sembahyang mesti disertakan ketika takbiratul ihram. Ini bermaksud kerana melafaz takbiratul ihram, hatinya dalam keadaan sedar dan tertumpu kepada qasad untuk melakukan sembahyang. Tujuan niat ni supaya kita sedar kita nak sembahyang apa. Tu je. Bukan itulah dalam kitab sebut ta'aruk, ta'yir, macam ni. Tapi jangan sampai kita ni merusakkan lafaz Allahu Akbar. Sebab rukun dalam sembahyang takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni bukan angkat tangan. Itu kena faham. Takbiratul ihram iaitulah Allahu Akbar. Itu rukun dia. Angkat tangan ni sunat je. Kita mari nak sembahyang, kita duduk straight, Allahu Akbar, sah sembahyang. Tapi kita tinggal sunnah. Angkat tangan ni sunnah. Ramai orang faham. Apa rukun sembahyang? Takbiratul ihram. Apa benda takbir? Angkat tangan ni. Angkat tangan itu, angkat tangan lah. Raf'ul yadain. Angkat dua tangan inda takbiratul ihram. Ketika kita bertakbiratul ihram. Angkat tangan tu sunat, yang rukunnya Allahu Akbar. Imam Malik radhiyallahu anhu mengangkat tangan waktu takbiratul ihram tidak sunat. Sebab itu para hadirin hadirat sekalian, kalau kita pergi ke Oman, Oman ke sebelah negara dia di Kuwait, sebahagian daripada rakyat di Kuwait, sebahagian daripada rakyat yang duduk di kota. Di kota. Kalau ada YouTube tu, type imam sebelah kota, tengok dia sembahyang macam mana. Dia masuk imam baik, makmum masuk duduk sini. Tangan dia straight, dia tak ada duduk qiyam macam ni, tak ada. Dia tidak sunat, tak macam ni. Tak macam mana tangan? Tangan dia lurus ke bawah. Imam duduk lurus bawah. Allahu Akbar. Tangan lurus ke bawah ni. Tak ada, tak letak sini dan tidak angkat takbir. Lurus ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tangan dia ke bawah. Lepas tu Allahu Akbar sujud. Tak ada ni, tak angkat. Angkat tangan ini tidak dikira sunnah di dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Itu kena faham. Imam Ahmad bin Hanbal kata angkat takbir ni, angkat Allahu Akbar, letak tangan, duduk di dada, duduk atas, dia dada, kita di atas pusat. Siapa dia Imam Ahmad? Imam Ahmad anak murid kepada Imam Syafi'i. Itu kita kena faham. InsyaAllah kita bagi laluan untuk azan sekejap.
haula wala haula. Allah Rabbana. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan berkenaan dengan yang ini, bahawa dalam sembahyang, dalam ibadat puasa, dalam ibadat zakat, dalam ibadat haji adalah senang, sangat senang. Jangan set dalam kepala ni payah, menyebabkan dia jadi was-was. Itu penyakit dia. Bila setengah orang mengajar macam saya sebut, dia set awal-awal, dia sebut awal-awal lagi, dan cara dia ajar tu dia jadi payah. Kena tu terus dia kata, kalau lambat sikit tak jadi. Tu sekali dengan usolli. Macam-macam. Tu sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Bila berjela, saya bimbang batal rukun sembahyang. Sebutan yang tidak betul. Akbar, jangan akbar panjang. Bila panjang dia ada alif. Bila ada alif rusak. Begitu juga Allah, jangan Allah. Bila sebut panjang dia ada dua alif. Anzala, dia ada mengatakan anzala. Sebab itu dalam qiraat tu kita dengar ada qari dia baca panjang macam tu sebab apa? Dia baca, dia buang hamzah tu tapi dia baca panjang. Apa? Macam ilahum ma'allah. Satu qiraat dia baca ilahum ma'allah. Maknanya dia ada satu alif. Maknanya ilahum ma'allah. Bila dia baca panjang betul. Tak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila kita panjangkan dia jadi adakah, tambah belakang, depan tu dia tambah adakah. Adakah Allah Maha Besar? Sudah, syirik. Teruk. Jadi kena tu. Allah pendek. Allahu Akbar. Bila bar panjang, habis rusak. Bila rusak, rukun, habis solat. Kita rugi saja. Rugi saja. Yang kita silap dahulu kala, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ustaz, kena qada, kena ganti ke? Jawab dia tak payah ganti. Tak payah ganti. Kita beki je sekarang. Beki yang lepas, fa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Bila kita telah bertaubat kepada Allah, kita balik, kita perbetulkan solat kita. Solat kita yang cacat dahulu, insya-Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah. Tak ada masalah, kita tak payah qada, tak payah nak ganti. Insya-Allah. Cuma kita tinggal yang dulu, kita buat yang baru. Maknanya set dalam kepala bahawa niat ini satu benda yang mudah. Dan niat ini semata-mata nak ingatkan kepada kita bila kita beribadah jangan lalai. Tu je. Sebab itulah dalam sembahyang ada niat, dalam puasa ada niat, dalam ibadah-ibadah lain niat yang disempurnakan kita semua insya-Allah. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja pengajian kita pada malam yang mulia ini. Dan sebelum daripada saya berundur, sekali lagi saya nak maklumkan kutipan dana untuk tujuan kompleks dakwah Islamiah. Satu bendanya yang minggu lepas
baru ni ada seorang yang dia nak nyumbang untuk audit. Dia sumbang ini dalam bentuk bangunan. Dia kontraktor, kawan saya kontraktor. Dia buat bangunan dalam bandar. Dan dia nak bagi sebuah bangunan kepada Kodim ini untuk kita ambil sewa bulanan. Bangunan ini dah ada penyewa pun. Orang sewa tingkat bawah 3,000. Tingkat atas masih kosong lagi dan insya-Allah saya akan cari. Harga bangunan ini biasanya di kawasan itu antara 600-700 ribu. Pitu dua tingkat, satu pitu tengah-tengah bandar Macang Kelantan. Kalau ada orang Macang sini tahulah, dia direct bank tu, direct bank. Bangunan ini betul-betul duduk di tengah-tengah bandar dan tempat yang paling strategik di Macang. Kalau orang nak menega, nak buka kedai, memang di sini top lah. Di sini top. Baik. Kedai ini harga dia 600, sekitar itulah, sekitar 600 ribu, dan kalau kena ribu, dia untuk komplek kita ni 250 ribu saja. Dia betul macam tu, 250 ribu dia nak bagi. Sayanya kebetulan lepas daripada perasmian baru ni, memang poket ni kering betul. Saya baru betul lah, kering betul. Kita kejar baru ni. Jadi walaupun macam mana sekalipun, saya pergi kedai tempat saya bisnes ni, kokoh ambil yang mana boleh ambil. Alhamdulillah keluarlah 100 ribu. 100 ribu, maka saya bayar dah kedai ni 100 ribu. Cuma tinggal lagi 150. 150 ribu tinggal baki dia. Dan dia minta, kata kalau sebab dia kata dia bukan kontraktor besar sangat, sebab dia nak rolling duit dia, dia kata tak apalah, dia kata cuma cepat sikit, dia kata yang baki 150 ribu lagi. Jadi sumbangan pada malam ini untuk kita membiayai benda ni, dan insya-Allah bila kita ada bangunan ini, Kodim ada sumber tetap untuk perbelanjaan. Lepas tu kos untuk bila elektrik, air, insya-Allah lepas. Jadi saya pun bertekadlah Dabi bayar tinggal 150 ribu saja lagi. InsyaAllah kalau nak utuh mudah boleh. Ambil bayar semua, lepas pada tu jual boleh. Tapi saya tak nak buat macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan yang dia sumbangkan itu akan berpanjangan, dan derma yang kita buat itu akan menjadi derma yang berpanjangan. InsyaAllah. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan insya-Allah majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah zarna manasina wa alimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan tayyiba. Rabbana اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ومعروفنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.